Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudari hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi hadir pada sesi kaunseling pada hari ini. Saya Nurul Ain Izzati binti Mansur sebagai kaunselor saudari pada hari ini. Boleh saudari perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Nur Amira binti Abdullah. Saya berumur 22 tahun. Saya merupakan seorang pelajar dan saya juga berasal dari Kelantan. Okey, Nur Amira ya? Okey, cantik sangat nama tu. Kawan-kawan biasanya panggil dengan panggilan apa? Panggil Mira. Oh, Mira. Baiklah. Boleh ke untuk saya panggil Mira juga? Boleh. Okey, seperti mana yang Mira bagi tahu tadi, Mira merupakan seorang pelajar. Boleh Mira bagi tahu Mira belajar dekat mana sekarang? Saya sekarang sedang menuntut di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, dan saya mengambil bidang kaunseling. Oh, baguslah Mira ambil bidang kaunseling ni. Okey, Mira sebelum ni mesti pernah menghadiri mana-mana sesi kaunseling kan? Yalah, bidang kaunseling ni tak lari dari sesi, betul tak? Betul tu. Saya banyak jugalah hadir sesi kaunseling ni. Okey, baiklah. Mungkin boleh membantu lagi jika saya memberitahu Mira kembali tentang perkara asas dalam kaunseling. Okey. Sesi kaunseling ni adalah satu proses hubungan bersemuka antara individu yang didatangi masalah dengan profesional terlatih yang berpengalaman dan berkelayakan untuk menyelesaikan masalah. Okey, sesi kaunseling ni juga ada peranan, iaitu peranan saya sebagai kaunselor adalah untuk mendengar dan memahami apa yang Mira ceritakan kepada saya, dan peranan Mira sebagai klien adalah untuk ceritakan apa yang mengganggu fikiran Mira dengan sejujurnya. Okey, jadi dalam sesi kaunseling juga kita ada etika kerahsiaan di mana Mira tak perlu risau kerana saya sebagai kaunselor tidak akan menceritakan apa yang Mira ceritakan kepada saya kepada orang lain. Melainkan sekiranya Mira ingin mencederakan diri sendiri ataupun orang lain. Untuk tu saya terpaksa untuk merujuk kepada pihak yang ketiga. Dalam sesi ini ada limitasi masa yang mana kita dibekalkan masa selama 30 hingga 40 minit sahaja. Sekiranya Mira ada lagi perkara yang nak diceritakan kepada saya, kita akan sambung di sesi yang seterusnya lah. Mira jelasi? Jelas. Okey. Baiklah, Mira dah bersedia untuk mulakan sesi? Ya, saya dah bersedia. Okey. Dari segi gaya dan raut wajah Mira, saya dapat rasakan yang Mira ada perkara yang nak diluahkan. Apa yang mengganggu fikiran Mira sebenarnya? Sebenarnya saya ada isu dengan kawan saya. Okey, jadi Mira ada masalah dengan kawan Mira. Boleh saya tahu isu apa yang macam mana isu tu? Saya macam terasa hati dengan kawan saya. Terasa hati, okey. Hubungan Mira dengan kawan tu rapat ke kawan yang biasa-biasa je? Macam mana? Hubungan saya dengan dia tu nak cakap rapat, tak ada rapat sangat. Kita orang macam kawan biasa je lah. Macam tu. Jadi Mira dengan dia hanya kawan biasa. Boleh tak Mira ceritakan apa yang dimaksudkan dengan terasa hati tu? Maksud terasa hati tu macam ni. Kawan saya tu dia jenis yang susah sikit kalau saya nak minta tolong. Macam kalau saya nak minta tolong dengan dia, dia susah nak tolong saya. Lepas tu, dia ni jenis yang orang kata tak boleh nak simpan rahsia. Lepas tu, dia ni pun orang kata jenis yang mulut lepas.
Jadi dia macam cakap je apa yang dia nak cakap tanpa fikir perasaan saya. Okey. Jadi apa yang Mira katakan tadi, Mira terasa hati dengan seorang kawan ni sebab dia seorang yang tak boleh nak simpan rahsia bila Mira ceritakan apa-apa je dekat dia. Lepas tu dia tak boleh nak tolong Mira bila Mira minta tolong. Dia juga seorang yang bermulut lepas, yang tak jaga hati dan perasaan Mira. Boleh tak Mira ceritakan keadaan di mana dia tak boleh nak simpan rahsia? Yang tak boleh nak simpan rahsia tu, sebenarnya kita orang satu rumah dulu. Dan sekarang pun masih lagi satu rumah. Pernah lah dulu saya share satu perkara ni dekat dia. So perkara ni orang kata tak adalah serius sangat pun. Sebiasa je. Tapi saya cakap lah kat dia, kalau boleh rahsiakanlah perkara tu kan daripada orang lain. Tapi lepas tu, saya tak ingat dah. Esok ke beberapa hari lepas tu, saya tiba-tiba kawan satu rumah saya yang lain tu tahu tentang perkara tu. Lepas tu diorang semua pun tanyalah saya, betul ke Mira macam ni. Saya rasa macam saya tak pernah share lagi tentang perkara ni dekat orang lain. Saya pernah share dekat dia seorang je. Tapi bila saya tengok muka dia buat macam tak tahu je. Dia buat macam dia tak bersalah orang kata. Saya dapat rasakan yang Mira rasa kecewa bila mana dia tak boleh nak simpan rahsia bila Mira ceritakan hanya dekat dia dan menyuruh dia untuk simpan perkara tu. Namun dia tetap juga menceritakan dekat orang lain. Boleh saya tahu kerap tak perkara ni berlaku? Maksudnya Mira ada ceritakan lagi tak dekat dia tentang rahsia Mira lepas perkara tu berlaku? Lepas perkara tu berlaku, saya macam susah lah nak, ataupun macam saya tak nak dah share rahsia saya dekat dia sebab saya rasa macam saya dah tak boleh nak percayakan dia. Baik-baik. Saya faham apa yang Mira rasakan. Mestilah Mira rasa dikhianati bila dia tidak menyimpan rahsia yang Mira ceritakan. Oleh sebab tu kepercayaan kepada dia hilang. Saya dapat rasakan bahawa hubungan Mira dengan dia dulunya rapat. Namun apabila dia buat begitu, semakin lama hubungan Mira dengan dia semakin renggang. Yelah, orang kata kejujuran dalam persahabatan tu penting kan? Ya, betul. Betul apa yang Cik Ain katakan tu. Baiklah Mira. Tadi Mira ada katakan yang dia juga susah untuk tolong Mira bila Mira minta tolong. Boleh tak Mira ceritakan dekat saya tentang keadaan di mana dia susah nak tolong Mira? Macam ni. Bila saya minta tolong dia, dia macam dia buat benda tu tapi lambat. Macam contohnya bila saya cakap tolong aku buat je benda ni, lepas tu dia cakap nantilah. Lepas tu kadang-kadang dia bagi alasan. Tapi bila dia minta tolong saya, cara dia bukan macam minta tolong tau. Dia macam lebih kepada menyuruh saya buat benda tu. Tapi bila saya cakap kejap lagi lah, dia cakap pula sekarang lah. Saya macam saya tak tahulah, dia macam mendesak saya untuk bantu dia. Saya tak rasa ikhlas benda tu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan susah untuk tolong orang tu, dia macam bagi macam-macam alasan bila Mira minta tolong dia. Dia bagi alasan macam dia ada kerja nak buat. Mira pernah minta tolong apa dengan dia? Adalah hari tu Mira minta tolong dia, Mira nak pinjam laptop dia sebab laptop Mira ada problem sikit. Laptop saya ni macam dia tak boleh buka lama-lama, nanti dia macam akan
off sendiri. Okay, masa tu saya tengah buat assignment dan tiba-tiba laptop saya tu mati sendiri. Jadi macam, yelah bila tak ada laptop, susah lah kan untuk saya tekan assignment saya tu. Jadi saya minta lah tolong dengan dia. Lepas tu dia cakap tak boleh sebab dia nak guna untuk meeting. Tapi bila meeting tu saya tengok, dia tak guna pun. Dia guna phone je. Jadi saya pun macam terasa lah dengan dia sebab dia buat saya macam tu. Jadi Mira minta tolong untuk pinjamkan laptop dia. Tapi dia tak bagi sebab dia cakap dia nak guna untuk meeting. Tapi Mira tengok dia tak guna pun laptop tu. Boleh saya tahu meeting tu meeting apa? Dia meeting tu di rumah tu? Dekat rumah. Dia meeting apa, saya rasa dia meeting persatuan. Saya pun tak pastilah antara persatuan ataupun meeting discussion dengan kawan-kawan saya pun tak pasti. Dia adalah meeting. Jadi Mira macam tak pastilah meeting tu meeting apa. Tapi meeting tu dekat rumah kan? Okey, lepas perkara tu Mira minta tolong lagi tak dengan dia? Lepas perkara tu saya jadi macam kurang lah nak minta tolong dengan dia. Maksudnya kalau saya nak minta tolong pun saya akan cari orang lain dulu. So kalau orang lain tak boleh nak bantu saya, maybe dia tu akan jadi last choice saya lah kalau saya nak minta tolong dia pun. Okey. Mira pun ada kata tadi bila dia nak minta tolong Mira tu dia macam mendesak kan? Pernah tak Mira macam tak tolong dia? Apa sekali lagi? Mira dia cakap yang dia minta tolong Mira tu macam mendesak. Pernah tak Mira macam tak tolong dia? Tak tolong dia, macam saya cakap tadi lah, adalah dulu dia pernah minta tolong saya, tapi disebabkan saya tak dapat nak bantu dia tu. Contohnya macam waktu tu saya tengah busy atau waktu tu saya tak sempat nak tolong dia. Jadi macam mana reaksi dia bila Mira tak tolong dia? Bila saya tak tolong dia tu, dia macam marah saya. Dia macam orang kata merajuk lah dengan saya. Dia macam kata, ish dia ni susah lah. Macam tu lah lebih kurang. Mira, bila Mira tak dapat tolong dia sebab Mira busy, dia marah dan merajuk dengan Mira. Apa reaksi Mira bila dia berkelakuan macam tu? Sejujurnya, saya rasa stres lah juga. Sebab dia cakap macam tu kat saya, macam ni, dia kalau dia cakap benda tu dekat saya seorang, maybe saya okey lah. Tapi bila dia macam cakap dekat orang lain, contohnya bila macam berkumpul satu rumah, yang ada housemate yang lain, macam dia akan bangkitkan isu tu. Macam tadi saya tak dapat tolong dia, jadi dia cari orang lain untuk minta tolong orang lain kan. So bila orang lain tu orang kata dapatlah kot tolong dia. So jadi bila kita orang ni berkumpul satu rumah, dia akan cakap lah, itulah tadi buat benda ni, lepas tu minta tolong dengan Mira, macam susah je lah nak minta tolong. Entahlah dia tu, dia cakap dekat macam mana cakap dekat housemate dia pun orang tu, macam tu lah. Macam bila dia dah cakap dekat orang lain ataupun dia cerita kat orang lain tu, dia macam memburukkan saya lah. Dia tak cerita pun sebab kenapa saya tak tolong. Dia just cakap macam susah nak minta tolong dengan orang. Macam tu. Lepas tu orang dalam rumah tu macam tengok saya pelik lah kan.
Macam tapi adalah 2-3 orang yang betul-betul kenal saya, macam dia orang macam mungkinlah macam fahamlah situasi tu. Tapi yang tak kenal tu, yang tak faham tu macam orang kata pandang pandang buruk lah, pandang serong lah terhadap saya ni. Mesti Mira rasa macam marah ataupun geram bila dia cakap macam tu dekat housemate Mira. Yalah, sebab Mira kan dah bagi tahu sebab kenapa tak boleh tolong dia, tapi dia macam tetap tak faham Mira dan cakap dekat housemate Mira seolah-olah Mira memang tak nak tolong dia. Betul tu Cik Ain. Saya rasa geram. Geram sangat-sangat. Sebab dia buat macam tu. Jadi apa tindakan yang Mira buat? Saya diam je lah. Saya tak kata apa-apa. Saya pendam je. Oh, jadi Mira pendam je walaupun rasa geram. Maksudnya Mira tak luahkan kat siapa-siapa ke? Tak. Oh, macam tu. Oh, okey. Mira pun ada ceritakan tadi yang dia seorang yang bermulut lepas. Maksud Mira dengan mulut lepas tu macam mana? Mulut lepas tu dia maksudnya dia macam main cakap je. Dia macam tak fikir perasaan saya. Ibarat apa yang dia cakap tu macam main-main. Dia macam tak fikir lah benda tu boleh buatkan saya terasa ke macam tu. Jadi dia jenis yang tak jaga percakapan dan tak fikir tentang perasaan Mira bila bercakap. Boleh tak Mira ceritakan keadaan di mana dia berkelakuan mulut lepas tu? Okey, macam saya ni seorang yang tak suka gaduh. Saya tak suka balas balik apa yang orang cakap. Kalau macam dengan orang lain, dia macam takut sikit lah sebab orang lain mungkin akan balaskan apa yang dia cakap tu. Kalau jenis saya tak suka. Saya tak suka nak balas balik apa yang dia cakap tu. Mungkinlah sebab tu, dia cakap je apa yang dia nak cakap dekat saya tanpa fikir perasaan saya. Saya ni terasa hati ke, berkecil hati ke, saya stres ke, dia macam tak kisah. Asalkan dia dapat cakap, asalkan dia dapat cakap apa yang dia fikir tu, dia go je lah. Macam tu. Mira rasa kenapa dia berkelakuan macam tu? Saya rasa mungkin sebab saya tak suka balas balik apa yang dia cakap tu. Ya, betul. Apa yang saya dapat lihat yang dia berkelakuan macam tu dengan Mira sebab Mira tidak menyatakan perasaan Mira kepada dia. Sebenarnya saya bukan tak nak menyatakan, tapi saya macam tak nak panjangkan masalah atau isu ni. Jadi saya macam lantarlah dia nak cakap apa. Macam tu. Baiklah Mira. Mira rasa yang Mira tak nak isu ni berlarutan, jadi Mira ambil langkah untuk biarkan saja dan diamkan diri. Ya, betul. Adakah wujud situasi yang mana masing-masing Mira dan juga dia bermasam muka? Oh, yang bermasam muka tu di mana saya tak tolong dia lah. Jadi bila dia minta tolong saya tak tolong dia. Tu yang menyebabkan dia bermasam muka dengan saya. Pernah tak Mira macam tunjuk reaksi Mira kat dia? Saya ni tak suka, macam saya tak suka nak tunjuk perasaan saya. Saya jenis orang yang pendam. Jadi saya pendamlah perasaan saya tu. Saya tak share. Saya stres ke, sakit hati ke, saya macam tak tunjuk. Tapi kalau stres, kadang-kadang tu saya tunjuk lah juga kan kalau dah terlampau stres tu.
Tapi kalau saya tunjuk dekat dia, macam tak ada function. Sebab mungkin saya rasa dia tak perasan pun. Ataupun dia buat-buat tak perasan. So saya tak tahulah. Mira kebanyakannya tak menunjukkan reaksi Mira pada apa yang dia lakukan tu. Kan disebabkan dia seolah-olah macam buat tak tahu. Adakah perkara ni mengganggu Mira dari segi pembelajaran ataupun kehidupan seharian? Sejujurnya saya cakap sangat mengganggu. Sangat-sangat mengganggu. Sangat mengganggu yang macam mana? Okay, macam saya katakan tadi, saya dengan dia satu rumah. Dan kita orang pun satu kos. So, bila dah satu kos, satu rumah, so pastinya kita orang akan sentiasa berjumpa, selisih. Kata, yelah tengok muka masing-masing. Ya, dan yelah bila kita duduk satu rumah ni, mestilah kita akan bercakap dengan dia kan. Bercakap pula hari-hari. Macam pelik lah kalau kita tak boleh cakap kan. Jadi bila kita orang, yelah situasi yang macam tu, bercakap, berjumpa, benda ni orang kata kerap berlaku. Jadi Mira kata yang perkara ni sangat mengganggu Mira sebab setiap hari jumpa kan, sebab dia kan akan serumah, akan sekuliah. Jadi nak tak nak Mira kena jumpalah dengan dia kan. Daripada apa yang Mira ceritakan kepada saya sebentar tadi, saya boleh rumuskan bahawa Mira ada rasa macam sakit hati dengan seorang kawan ni sebab dia macam tak boleh dipercayai, sebab dia tak simpan rahsia apa yang Mira ceritakan. Kawan tu juga merupakan seorang yang bermulut lepas, yang tak boleh nak jaga hati Mira dan susah untuk Mira minta tolong. Berdasarkan apa yang Mira ceritakan, Mira rasa apa yang Mira nak? Okey, apa yang saya nak dari apa yang saya dah luahkan hari ni, saya nak dia sedarlah dengan apa yang dia buat. Dan apa yang dia buat tu dah menjejaskan hubungan kita orang lah, saya dan dia. Jadi Mira nak dia tahu yang perangai dia ni yang menyebabkan hubungan Mira dengan dia terjejas. Apa yang Mira dah buat untuk capai keinginan Mira? Okey, kawan saya ni, dia ni jenis orang yang sensitif. Jadi nak elakkan dia macam terlampau terasa hati tu, saya tegur dia, tapi bukanlah secara straightforward. Saya macam berkias. So tak nampaklah macam direct sangat kan. Contohnya macam kita orang tengah cerita atau cakap pasal apa-apa je lah kan yang berkaitan dengan isu ni. Macam isu yang tak boleh nak simpan rahsia, isu yang mulut lepas ke macam tu. Lepas tu saya pun cakap lah, sama lah macam awak. Tapi saya cakap tu nak kadang yang main-main lah. Tak adalah macam serius ke macam tu. Jadi untuk menyedarkan dia, Mira tegur dia, namun hanya secara kiasan, sebabkan dia seorang yang sensitif. Dengan cara yang Mira ceritakan tadi, Mira rasa akan dapat tak sedarkan kawan Mira? Saya rasa cara saya tak berkesan sangat sebab sekarang ni dia masih lagi buat perkara yang sama. Saya tak pastilah kan. Saya tak tahulah, mungkin dia tak sedar kot saya selama ni dah berkias dengan dia. Bila saya macam tegur berkias macam tu, dia masih buat. Dan orang kata tak sentap lah, orang kata macam
orang kata tak ada rasa bersalah bila buat benda macam tu. Jadi Mira tahu yang cara Mira ni tak menyedahkan dia pun. Jadi Mira ada tak macam plan yang Mira rasa Mira boleh buat untuk sedarkan dia? Saya bagi masa 3 minit lah untuk Mira fikir. Okey, baiklah. Okey. Masa yang saya bagi dah tamat. Mira dah siap ke? Dah Cik Ain. Jadi apa yang Mira plan untuk buat? Okay, saya rasa saya nak slow talk dengan dia. Macam ajak dia berbual face to face. Cakap apa yang saya rasa dengan cara yang baik. Jadi, jika dengan cara tu tidak berkesan, mungkin saya akan buat something lah lepas tu. Okay. Saya rasa yang cara yang Mira nak buat tu adalah cara yang sangat baik, iaitu Mira nak berterus terang dengan dia secara berhadapan. Orang cakap dengan cara yang baik lah kan. Okay. Baiklah, untuk melihat keberkesanan plan yang Mira nak buat tu, kita akan bincang tentang progress plan tu pada sesi yang seterusnya. Sebab kita dah bersuntukan masa. Okey, baiklah. Okey, pada sesi kali ini kita telah membincangkan dengan panjang lebar masalah yang benar-benar mengganggu Mira, iaitu masalah terasa hati dengan sikap kaum Mira. Mira rasa sedih dan kecewa dengan sikap kaum Mira yang susah untuk tolong Mira, tidak menyimpan rahsia Mira dan bermula lepas lah cakap kan. Okay. Mira rasa macam ni agak kerap lah disebabkan dia rakan serumah yang sedang berjumpa. Keadaan ni membuatkan Mira rasa sangat terganggu. Ada kalanya Mira mendiamkan diri. Ada kalanya juga Mira menegur secara berhias. Namun dengan cara tu tidak menyedahkan dia lah. Oleh tu
Mira macam cubalah mencari jalan penyelesaian bagi masalah tersebut dengan cuba untuk membuat perbincangan secara bersemuka lah dengan dia untuk berterus terang tentang perasaan Mira tu. Betul ke? Ya betul. Okey, baiklah. Apa perasaan Mira lepas luahan tu tadi? Sejujurnya saya rasa agak untuk kata lega sebab yelah macam saya cakap tadi, saya jenis seorang yang memendam. Jadi bila saya rasa apa-apa saya tak cerita, saya tak luahkan. Jadi saya rasa bila saya luahkan ni sedikit sebanyak orang kata saya berkongsi dengan seseorang isu yang saya hadapi ni. Jadi sejujurnya saya katakanlah saya lega dan saya bersyukur dan saya ambil keputusan untuk buat sesi kaunseling ni dan dengan sesi hari ni saya orang kata terbuka mata lah apa yang perlu saya buat untuk saya jernihkan hubungan saya dengan kawan saya ni. Okey, Alhamdulillah lah. Jika dengan sesi ni membuatkan Mira rasa macam lega lah dalam hati Mira sedikit kan. Okey, Alhamdulillah. Baiklah, masa kita tu macam telah tamat. Jadi kita akan sambung perbincangan pada sesi yang seterusnya. Terima kasih Mira. Okey, sama-sama. Boleh saya tanya? Untuk sesi yang akan datang, bagaimana ya? Okey, untuk sesi yang akan datang, Mira kita ikut Mira free hari apa? Kita nak buat pada hari yang sama ke? Pada masa yang sama? Okey, kalau macam tu macam ni, saya tak pasti sebenarnya bila saya boleh orang kata berjumpa dengan dia face to face untuk orang kata bincangkan isu ni. Jadi boleh tak saya akan contact balik Cik Ain untuk set up semula tarikh dan waktu yang orang kata saya boleh jumpa Cik Ain semula. Okey, boleh. Okey, jadi Mira akan kontak saya lah untuk menyatakan tentang tarikh dan masa tu ya? Ya betul. Okey, baiklah. Kita sambung perbincangan kita pada sesi yang seterusnya, okey? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama.